السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan mustahil lawan bagi sifat kalam. Dan mustahil lawan bagi kalam ataupun lawan bagi berkata-kata nafsi ataupun lawan bagi pekata atau pekecek, penutur, gitu dah. Jadi habislah kita bahas dah apa makna sifat kalam nafsi Allah serta dengan ta'alluqnya yang tanjizi qadim, iaitu berkata-kata sedia kala, yu'iddu kalaman, mempersediakan apa yang dia nak kata pada mukhatab sedia kala. Kemudiannya pada malam ni masuk kita pada menyatakan lawan dia, mana hak tak boleh beripun sekali dengan sifat kalam. Bila kita iktikad Allah bersifat dengan sifat kalam, sifat pekata atau penutur, pekecek, yang dengan dia tu Allah Ta'ala sedia kala berkata-kata. Berkata-kata sini bukan berkata-kata lafzi, panggil berkata-kata nafsi, yang tidak berhuruf bersuara juga, tapi iktibar ta'alluq. Tu. Lawannya tak boleh beripun sekali dengan sifat pekata, penutur, pekecek. Itu ialah iaitu lawannya tu kelu. Tengok. Sebab tu kata mutabaqah dah tu, muafakat dah antara lawan dia tu.
Sebab tu Syekh Ahmad dia tak terjemah perkata, dia tak terjemah penutur, dia terjemah berkata-kata nafsi. Sebab lawan dia awak mari sini kelu. Kalau terjemah dengan perkata atau perkecek penutur, itu lawannya ialah bisu. Beza tu bisu dengan kelu. Kelu ni boleh jadi ada sifat berkata tapi tak tahu nak berkecek gapo. Macam orang tak biasa pergi mikrofon lah. Bila orang jepuk naik berucap sepatah dua agak duk mic ni. Tak biasa nak berkecek gapo tu dia panggil kelu tu. Kelu hamba tak tahu nak bercakap gapo. Tu kelu. Kita tu tak apalah kelu. Tuhan kalau kelu lazimnya jahil. Mana Tuhan tak tahu nak kata berapa. Nanti tunggu ada dulu baru nak kata. Dah. Sedia kala Allah Ta'ala tu mempersediakan apa yang dia nak kata. Jadi apa hak Tuhan nak suruh, nak larang, nak tegah, nak janji baik, nak janji buruk. Itu dia panggil min haitsu ta'alluqi, daripada sudut ta'alluq bagi kalam. Maka kalam tu dibahagi dengan beberapa bahagi. Ada kalam amar, dia panggil kalam perintah. Ada kalam nahi, kalam teguh, larang. Ada kalam wa'dun wal wa'idu. Kalam janji baik, janji buruk. Ada kalam khabar wal istikhbar, dia panggil. Cerita benda hak lagi akan dan benda hak yang telah lalu. Berlalu dah. Macam cerita tu ada nabi-nabi dulu, nisbah di kita lah ni. Benda hak telah lalu, telah berlaku dah. Ada juga orang panggil benda hak lagi akan berlaku seperti kiamat. Hacu lebu ke bumi ni, azab-azab kubur, azab-azab neraka, nikmat-nikmat kubur, nikmat-nikmat syurga, itu khabar yang lagi akan. Jadi ada beberapa orang panggil pembahagian kalam dari sudut ta'alluq. Adapun sifat kalam tu satu. Sifat penutur tu satu saja. Dari sudut hija sifat penutur yang satu tu, dia ada bahagi dia. Ada kategori dia. Ada kalam amar, kalam nahi, kalam wa'id, kalam wa'du, kalam khabar, kalam istikhbar, dia panggil. Kalam suruh, kalam tegah, kalam janji baik, kalam janji buruk, kalam khabar benda hak lagi akan berlaku, kalam khabar benda yang telah berlaku. Itu dia panggil dari sudut ta'alluq. Jadi gapo hak Tuhan nak royak tu siap. Sungguh dah. Itu. Itu dipanggil tanjiziyun qadimu, lulus dia kala. Maka sebab tu mustahil diam apa tu? Diam nafsi. Sukutun nafsani mustahilun 'ala Allahi. Diam yang bahasa zat Allah Ta'ala tu mustahil. Diam hak bahasa zat ni dipanggil kelu tu. Kelu. Hilang gapo nak kata gapo tak tahu. Itu mustahil atas Allah Ta'ala. Baik. Kalau gitu hak sifat sengatinya lawan dia ialah bisu. Gitu. Maka sebab tu kalam nafsi bimaknal ismi itu dia panggil sifat. Sifatun fi zatillah. Hak kita terjemuh dengan penutur atau perkata atau pekecek. Gapo dia penutur perkata pekecek? Satu makna yang berdiri ada di zat Allah Ta'ala. Satu ya. Tidak ada permulaan bagi adanya sedia kala, tidak ada akhir bagi adanya kekal selama-lamanya. Tak serupa dengan perkata-perkata kita. Kita pun ada perkata ya. Ada pekecek juga kita. Tapi pekecek perkata kita tu arak yang menumpang pada ruh kita. Tu arak yang menumpang pada ruh kita, pada diri kita. Lagi pula satu saja perkata pekecek penutur tu satu saja.
Yang kalau tak ada dia bisu. Tu tak ada dia bisu. Gitu. Baik. Adapun berkata-kata itu dia panggil kalam nafsi bimakna nafsani. Yang lawan dianya ialah kelu atau diam membisu atau kelu. Nah, kelu ni maknanya mula-mula ada dah nak kecek ke apa tu, lepas tu hilang. Tak berkata. Nak jumpa dengan orang besar-besar ni, dia siap dah prepare nak cakap gitu, nak cakap gini, nak minta tu, nak minta ni. Prepare molek dah. Siapa abah molek siapa depan, sudah tengok muka bekeng itu, hilang habis. Gaib tu dulu. Tak ingat nak cakap apa dah. Tu dia panggil clue. Tak kata apa. Nah, tu dah. Baik. Jadi kalau perkata penutur pekecek, lawannya bisu. Kalau berkata-kata, itu lawannya clue, diam. Maka mustahil berlaku atas Allah Ta'ala. Bisu pun mustahil, kelu diam bahasa zat pun mustahil. Tu ingat tu. Kelu diam sini bukan lafzi ni. Macam kita ni diam. Ni lafzi ni. Lafaz. Nah. Kalau hak di Tuhan lafaz, suku lafzi mesti wajib. Tu dah. Mustahil tu ada apa? Berkecek lafzi, bukan mustahil. Mustahil tu cakap lafzi mana? Macam kita ni, cakap lafzi keluar suara daripada tekak, anak tekak, huruf suara keluar, mustahil ala Allah. Maka sukuk lafzi ala Allah wajibatun. Nah, sukuk lafzi atas Allah Taala tu mesti. Pak kata mustahil tu suku apa? Suku nafsi atau suku nafsani dia panggil. Diam bahasa zat. Kalau nak contoh misal taqribil faham pada kita ni, hak kita berkeceklah hati dia. Hak kita ngongeng-ngongeng dia panggil monolog. Hak monolog dalam hati kita tu boleh diam. Tak ada mari telitah gapo. Nah? Tak ada mari nak telitah gapo. Baik. Atau tengok. Mari dengan atau ni nak ayat kata lawan bagi sifat penutur perkata kalam nafsi bimaknal ismi wa ta'alluqihi, dan ta'alluqnya juga orang panggil kalam nafsi bimakna nafsani itu banyak. Jadi bukan bisu saja, diam bahasa zat pun ya, kelu bahasa zat pun ya. Lawan belaka tu. Dah, lawan belaka. Lagi pula atau ada huruf atau suara. Pun ya juga. Dah. Ada kalam tapi bahasa huruf, bahasa suara. Mana? Seperti kita ni, kalam lafzi kita tu. Hak kita bercakap. Hak duk dalam hati tu tak berhuruf, tak bersuara juga. Hak kita pergi kedai makan tu nak order nasi goreng kapung. Ada dah dalam hati kita tu. Nah, tapi selagi mana kita tak tutur di mulut, orang tak tahu kita nak makan apa. Itu kan. Jadi hak duk dalam hati kita tu tak berhuruf, tak bersuara juga. Bila kita tutur saja dengan mulut kita, saya nak order nasi goreng kapung hak tu berhuruf, bersuara, dipanggil kalam lafzi. Di kita harus kalam kita tu berlafaz, berhuruf. Adapun di Allah Taala mustahil. Nah, mustahil. Patu hak Quran tu. Maka Quran tu kalam lafzi dia panggil. Hak Quran hak kita baca tu, ada huruf, ada suara. Maka tu orang panggil kalam lafzi Allah Taala, tapi bukan mana Allah menutur, bukan. Bukan Allah hak kecek. Nah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jibril pun tulis zalikal kitabul. Bukan gitu. Tapi Allah yang menjadikan. Ya nah? Inna ja'alnal Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami yang menjadikan akan Quran tu bahasa Arab supaya kalian tu benar-benar berakal. Jadi Quran tu Allah yang menjadi direct tanpa sebarang wasitah makhluk.
maka dipanggil juga kalam Allah Ta'ala. Nah, kenapa? Karena iktibar Allah yang menjadikan lafaznya dan maknanya. Tidak ada campur tangan daripada makhluk. Kalau lafaz daripada Nabi, makna daripada Allah, itu dipanggil hadisun qudsiyun, hadis kursi. Nah, firman Allah Ta'ala juga. Nah, tu contoh firman Allah Ta'ala, ana inda zanni abdi bi, sesungguhnya aku di sisi sangka hamba-Ku. Itu bukan Quran tu. Kenapa? Karena lafaz tu daripada Nabi, tapi makna dia daripada Allah. Dipanggil hadisun qudsiyun, hadis yang dibangsa pada qudsi. Nah, makna dia daripada Allah, lafaz daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadisun nabawi, lafaz dan makna daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Quran, lafaz dan makna daripada Allah. Allah jadikan pada Lauh Mahfuz tanpa sebarang wasitah makhluk, maka dipanggil juga kalam Allah Ta'ala. Itu dah. Macam kita nulis surat lah. Nah, kita tulis surat. Contoh yang ni, lama ayat Tuhan menulis pula. Bukan. Nah, kita tulis surat apa khabar saudara di sana sihat. Nah, dia. Jadi bila orang baca tu, orang kata dia, ni surat daripada Pak Mat. Nah, ni dia kata lagu ni, Pak Mat kata lagu ni dalam surat. Pak Mat kata lagu ni. Padahal dia tak kata, dia tulis. Nah, tapi dikatakan juga kata Pak Mat, perkataan Pak Mat. Pasal Pak Mat yang tulis. Itu dia panggil kalam juga. Tapi kalam lafzi. Kalam lafzi ni bukan kalam hak Allah Ta'ala keluar daripada zat Allah Ta'ala. Nah, zalikal kitabul la raiba. Bukan. Allah jadikan tanpa sebarang wasitah, maka dipanggil kalam Allah Ta'ala juga. Tapi kalam lafzi dipanggil. Nah, maka kalam tu berhuruf bersuara, tak apa. Nah, makhluk baharu. Tetapi ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah melarang kita memanggil Al-Quran makhluk. Tak boleh. Kerana apa tidak boleh? Diulang balik. Kerana Al-Quran dan perkataan Al-Kalam itu dipanggil kalam, orang panggil lafzun muradifun, taradufun. Apa lafaz muradif? Muttahidan fil makna, mukhtalifan fil lafzi, dia panggil. Bersalahan pada lafaz tapi sama pada makna. Bila sebut Quran, maknanya ialah kalam, kalam ialah Quran. Maka ulama kita tidak membenarkan kita memanggil Al-Quran makhluk kerana bimbang disangka oleh manusia sifat kalam Allah Ta'ala tu ialah makhluk. Siapa iktikad sifat kalam Allah Ta'ala makhluk, faqad kafara bila syakkin, maka sesungguhnya benar-benar kafir dia tanpa ragu-ragu. Gitu. Maka sebab tu ulama kita tegah, tak boleh panggil Quran makhluk. Mu'tazilah kata Quran makhluk. Kalau kira-kira Quran lafziah ada huruf ada suara, makhluk tak? Makhluk sungguh. Tapi ulama kita tak benar panggil makhluk. Sebab sebahagian madlul yang ditunjuk oleh kalam lafzi itu kena kepada madlul yang ditunjuk oleh kalam nafsi. Maka sebab tu dipanggil Al-Quran kalamullah yang qadim. Apa maksud Al-Quran kalamullah yang qadim? Yakni sebahagian madlul yang ditunjuk oleh Al-Quran lafzi sama dengan sebahagian yang ditunjuk oleh kalam Allah yang nafsi, yang qadim. Maka sebab tu tak boleh kita kata Al-Quran tu makhluk. Mana madlul? Contoh kita baca aqimus solah, dirikan olehmu akan sembahyang. Kita pun faham, oh Tuhan suruh kita sembahyang. Tu madlul dia panggil. Reti kata wajib sembahyang. Wajib sembahyang ni juga Tuhan dia kala lagi nak menunjuk, nak menyuruh di atas kita wajib sembahyang. Sedia kala belum ada makhluk lagi, tanjiziyun qadim, luluh sedia kala Tuhan nak suruh kita sembahyang. Bukan nanti ada kita barulah Tuhan pun nak suruh gapo yang Muhammad ni.
suruh semaya berat Tuhan kalau gitu. Tak tahu nak suruh berapa. Kalau kita tak apa, nah, Tuhan dah sedia kala. Apa hak Tuhan nak suruh, nak larang, nak janji baik, nak janji buruk, nak cerita gapo hak telah berlaku dan lagi akan berlaku, Tuhan tahu sedia kala gapo hak Tuhan nak khitab. Nak khitab ni nak tuju cakap. Kenapa? Karena Tuhan ada sifat kalam. Tuhan ada sifat penutur perkata, perkecek pada zatnya. Dan sedia kala dia berkata-kata. Sedia kala mana? Dia berkata-kata artinya sedia kala yu'iddu kalaman, mempersedia ia Tuhan akan apa hak dia nak kata pada hamba dia. Hak tu tak berhuruf, tak bersuara, bukan satu tapi banyak. Nah, banyak setara mana? Kalimatun nafsaniyah Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi, kalau air laut ni dijadikan dakwah untuk menulis kalimatu rabbi. Apa kalimatu rabbi itu? Ai kalimatun nafsaniyah, kalimah yang dibahasakan pada zat, tak berhuruf, tak bersuara. Nah, ma hasala bil masdari nafsi, iaitu kalimatun kalam nafsani. Kalam nafsi bermakna nafsani, ibaratun an ta'alluqihi tanjizi qadimun. Tanjiziyun qadimun. Itu. Ibarat daripada ta'alluq tanjizi qadim Allah Ta'ala. Mana luluh sedia kala Tuhan sediakan berapa hak dia nak kata pada hamba dia. Pasti kering dulu air laut ni. Tak habis lagi untuk menulis kalimatun nafsaniyah Allah Ta'ala. Walau ji'na bimithlihi madada. Walau ditambah pula air laut untuk dijadikan dakwah pula. Tak habis. Apa? Yakni ibarat kata Tuhan tidak kelu. Tak kelu. Tak bisu, tak diam Tuhan. Tak diam zat, tak kelu zat. Bukan diam lafzi, bukan kelu lafzi, bukan. Dah. Habis itu. Dan umpama huruf atau suara, tak kira dah. Derah, slow, kasar, lembut, kayak gitu. Macam kalam kita makhluk ni. Ada bunyi slow kecek. Ada jenis ustaz slow kecek. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi. Selok tidur habis. Ada hak jenis kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, slow, garau, apa lagi? Nah, lembut, tebal, nipis. Semua tu dia panggil daripada kalam. Dan umpama suara dan huruf atau suara daripada segala sifat-sifat kalam yang hadis. Begitu. Daripada segala sifat-sifat kalam yang baru. Derah, nyaring, garau, lembut, slow. Itu yang belakang tu. Kuat. Semua tu mustahil ala Allah. Semua tu tentu tidak atas Allah Ta'ala. Jadi di sininya menolak dua kelompok. Satu kelompok mujassimah, musyabbihah, karamiyah. Satu lagi menolak kelompok jahmiyah, mu'tazilah. Mana? Satu kelompok namanya musyabbihah, mujassimah, karamiyah. Mereka ni mengiktikadkan Allah mempunyai sifat kalam. Nak sama dah dengan ahli sunnah wal jamaah. Tapi sifat kalam Allah Ta'ala tu ni super makhluk ini ada huruf, ada suara Tuhan qadim, huruf pun qadim. Allah Ta'ala boleh suara serak, boleh suara karau, boleh suara kasar, boleh suara lembut. Itu mustahil lah tu. Jadi kalam Allah Ta'ala katanya puak musyabbihah, mujassimah, karamiyah seperti kita makhluk. Nah, ada huruf, ada suara, bahkan huruf suara tu qadim. Tu puak musyabbihah, mujassimah, karamiyah. Mereka mengisbatkan Allah ada sifat kalam, tetapi menyerupakan kalam Allah dengan kalam makhluk. Satu kelompok lagi puak jahmiyah, puak mu'tazilah. Mana? Ingkar terus Allah tak ada sifat kalam. Sebab
Bagi mereka bila sebut kata kalam, mesti kena ada huruf, kena ada suara. Dan huruf suara mesti baru. Maka keluarlah natijahnya tidak ada sifat kalam Allah Ta'ala. Dah. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah duduk tengah-tengah. Tidak melampau pada mengisbat dan tidak melampau pada menafi. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik hijau tu yang di tengah-tengah. Tidak tidak melampau pada isbat seperti puak karamiyah, musyabbihah, mujassimah, dan tidak melampau pada menafi seperti puak mu'tazilah, jahmiyah. Hak ni lampau pada isbat. Isbat sifat kalam. Betul dah tu. Tuhan ada sifat kalam? Ya, ada. Bagaimana sifat kalam Allah? Supaya kita. Nah, ada huruf, ada suara tu kecek biasa. Assalamualaikum Musa, waalaikumsalam. Tu apa khabar Musa? Begitu. Nah, tu melampau, dia melampau pada isbat. Nah, Mu'tazilah pula melampau pada nafi, melampau pada tanzih, nak menyucikan Allah Taala, siapa tak ada sifat kalam di zat Allah Taala. Dua-dua tu lampau belaka. Ahlus sunnah wal jamaah di tengah-tengah. Mana mengisbatkan Allah ada sifat kalam dan menafikan keserupaan kalam Allah dengan kalam makhluk. Maka bila kalam makhluk ada huruf, ada suara, ada tebal, ada nipih, arak yang menumpang pada jirim, pada jirim ruh, lagi pula terima kelu, terima bisu, terima diam, terima gagak. Itu semua tu sifat makhluk belaka tu, sifat kalam makhluk. Maka Allah tidak serupa kalamnya seperti itu. Mana? Allah kalamnya tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalamnya bukan menumpang pada jirim, tidak. Kalamnya tidak ada tebal, nipih, serok, basah ke berapa, tak ada. Dan tidak kelu, tidak bisu, tidak gagak, tidak diam. Lagu mana ya, tak reti, tak usah fikir. Gitu ya. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Allah mempertakutkan kalian daripada mengenal akan hakikat dirinya Allah Ta'ala. Sekadar tu lah. Tawassuk di tengah-tengah. Mengisbat dengan tidak melampau, dan menafi, mentanzih, menyuci dengan tidak melampau. Gitu dah. Habis itu. Ada huruf atau suara tu pada kalamnya Allah yang qadim. Hak tu hak tak leh. Adapun kalam lafzi itu tak apa. Kalau lafzi itu Allah Taala yang menjadi. Karena kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Allah yang menjadikan huruf suara, Allah yang menyusunkan ibaratnya. Maka sebab tu tak boleh kita nak buat Quran tu ikut konsep dia, kita nak baca sendiri, nak tak apa, lebih kurang je makna dia ni. Tak boleh. Karena lafaz dan makna daripada Allah. Seperti itulah kita kena baca. Itu dah. Baik, habis. Kemudian wajib pula kitanya kena tahu dalil. Mana dia kata? Dan bermula dalil kalam itu. Dan bermula dalil nakli, dalil yang dipindah ambil daripada Quran atau hadis Nabi SAW, yang menunjuk di atas mesti Allah Ta'ala bersifat dengan kalam, artinya perkata, perkecek, penutur. Dan tentu tidak Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, bisu, kelu, diam, bahasa zat, atau kalam tapi berhuruf, bersuara dan segala sifat-sifat kalam yang baru. Ialah firman Allah Ta'ala. Tengok. You mari firman Allah Ta'ala. Kalau sifat-sifat selain daripada sama', basar dan kalam, syak ataupun da'bul mutakallimin, kebiasaan ulama mutakallimin, mereka akan mendahulukan menyebut dalil akli berbanding dalil nakli. Kerana dilalah dalil akli itu lebih aqwa min dilalatin nakli. Gitu. Adapun tiga sifat ni disebutkan dalil nakli dulu. Dalil yang dipindah ambil daripada Quran atau hadis dulu. Bukan dalil akli tak ada. Ada.
Kerana apa? Kerana dilalatun nakliyah ni fi salasis sifat ni, pada 3 sifat ni aqwa min dilalatil aqli, lebih kuat berbanding dalil akli. Tu tengok. Cuba kalau kita tengok tepi, dia kata qauluhu dan dalil sama' dan basar dan kalam. Dia kata i'lam, ketahui olehmu, ay utlubul ilma hatta tata'allam, tuntutlah olehmu akan ilmu sehingga kamu mengetahui. Annal iddata fi isbati hadhihi sifati thalasi, bahawasa annal iddata, bahawasanya membilang pada mengisbatkan ini segala sifat yang 3. Mana sifat yang 3? A'ni, menghendakilah olehku as-sifati salasah tu as-sam'a wal basara wal kalama, akan sifat sama', basar dan kalam, sifat pendengaran, sifat penglihatan dan sifat penutur perkata. Ad-dalilun naqliyuh, ialah dalil yang dibangsakan pada Al-Quran dan hadis. Dunad dalilil aqliyyi, tanpa menyebut dalil yang dibangsa pada akal. Kerana apa? Lidhi' fihi, kerana lemahnya dalil akal. Itu dah. Li dha'fihi, baca gitu. Li dha'fihi, kerana lemahnya dalil akal pada 3 sifat ni. Sebab apa lemah? Iz, kerana la yalzamu min kauni, tidak lazimlah daripada keadaan, min kauni ba'dil umur naqsan, tidak lazim, tidak mesti daripada keadaan sebahagian perkara ialah lemah fi syahidi, pada mata kepala, an yakuna naqsan fil ghaibi, ialah bahawa lemah ia pada yang gaib. Dia panggil gini, dia panggil qiyasus syahid alal ghaib. Dia bimbang takut kita fikir gini. Kita tengok makhluk ada yang pekak, buta, bisu, boleh je buat kerja. Kata ada je orang buta, orang pekak, orang bisu boleh buat kerja. Lalu kita pun qiyas pada Allah Ta'ala. Oh, kalau gitu Allah Ta'ala kalau buta, pekak, bisu pun tak ada masalah, boleh buat langit bumi. Dia tak kata itu. Dia takut kita qiyas makhluk di atas Allah Ta'ala. Dia panggil qiyasus syahid alal ghaib. Sebab dia kata iz la yalzamu min kaunil ba'dil umuri naqsan fi syahidi an yakuna naqsan fil ghaibi. Tengok. Kerana tidak mesti daripada keadaan sebahagian perkara itu lemah pada makhluk, pada syahid ni, pada mata kepala kita lihat pada makhluk, an yakuna naqsan fil ghaibi, bahawa adalah ia lemah juga pada yang gaib. Jadi ia takut kita bimbang, dia bimbang takut kita ni gikiyah makhluk atas Tuhan. Mana? Kita tengok ada makhluk hak pekak, bisu, buta, boleh je buat. Buat kerja apa? Buat jahit baju ke apa? Dia kata tak ada masalah, orang buta boleh buat kerja. Tuhan kalau buta pun boleh buat langit bumi. Dia takut gitu. Maka sebab tu dalil akal tu agak lemah sikit berbanding dalil nakal. Wa aidan, dan juga ijadul alam, menjadikan alam ni laisa mutawaqqifan, tidak terhentilah ia ala hadhihi sifati, di atas ini segala sifat-sifat, ai bidilalatil mutabaqati, tidak terhenti itu di atas jalan mutabaqah. Secara mutabaqah tidak terhenti nak terjadinya alam ni dengan 3 sifat. Dengan 3 sifat tu mana? Pendengaran, penglihatan dan penutur perkata. Ya agak jauh sikit. Karena alam ni terhenti kalau kita ta'aqulul aql, berfikir secara akal, mesti zat Tuhan kena hidup. Tu sifat hayat. Mesti dia kena ada ilmu. Kalau tidak macam mana dia nak buat langit bumi ni? Tu mesti ada sifat pengetahuan. Mesti dia ada sifat iradat. Mesti dia nak buat langit bumi ni. Kalau dia tak nak, macam mana jadi? Tu.
Mesti ada sifat pekuasa, kudrat. Baru dia berkuasa mengada. Tu dia panggil sifat-sifat yang terhentilah kejadian alam ni di atas ada sifat-sifat tersebut. Secara mutabaqah. Adapun sama basar kalam, ini dia panggil secara talazum, secara lazim. Sebab kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat pendengaran, penglihatan dan penutur, nescaya dia bersifat lawannya. Mana? Pekak, bisu, buta. Maka sifat pekak, bisu, buta ialah sifat kekurangan. Bila dia bersifat dengan sifat kekurangan, pasti dia berhajat kepada zat yang lain untuk menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia. Ada. Lazim daripada dia berhajat kepada zat lain untuk menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia, bermakna dia ternafi ketuhanan. Bila ternafi ketuhanan, berarti dia bukan Tuhan. Bila dia bukan Tuhan, berarti dia tidak boleh buat langit bumi ni. Bila dia tidak boleh buat langit bumi, berarti langit bumi ni tak ada. Sedangkan langit bumi ni tidak ada, dusta. Sebab nampak dengan mata kepala kita langit bumi ni ada. Ya agak jauh sikit. Nak pergi ke langit bumi itu dengan sifat samak basar kalam tu agak jauh. Dia panggil lazim je. Atas jalan lazim. Lazim ternafi hukum ketuhanan. Nah. Habis itu. Maka sebab tu tidak kuat dalil akal berbanding dalil nakal. Itu. Wa aidan dan juga sifatul ilmi, bermula sifat pengetahuan tu muhitatun, meliputilah ia bihaqaiqil wajibati wal mustahilati wal jaizati ala ma hiya alaihi. Dan juga bermula sifat pengetahuan tu meliputilah ia dengan segala hakikat yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz, yang harus di atas barang yang ia segala yang tersebut tu ia haqaiq, ia hakikat tu di atasnya, di atas barang tafsilan secara terperinci fi kulli juz'iyatin, pada tiap-tiap juzuk, fahuwa ghaniyun 'anil muakkadi. Maka ia Allah Ta'ala terkaya daripada dikuatkan. Falidzalika, maka kerana demikian itulah lam yusbaq, tidak terdahulu ad-dalilul aqliyu fiha, oleh dalil yang dibangsa akal, yang dibangsakan pada fikir akal, fiha padanya, pada sifat ilmu. Illa, melainkan ala wajhit taqwiyati, di atas jalan untuk menguatkan. Fatafattan, maka hendak cerdaslah kalian. Itu kita cakap Arab sikit tepi tu dah. Baik, habis itulah. Berartinya tiga sifat ni dalil Quran hadis itu lebih kuat, dilalah pengertiannya berbanding dalil fikir dengan akal. Bukan tak ada dalil akal, ada, tapi agak jauh. Faham dia tu agak jauh sikit. Maka sebab tu kata dia firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Apa artinya? Tarjemahnya firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa, berkata-kata oleh Allah akan Musa, takliman, akan sebagai berkata-kata sengoti. Tengok. Tu dipanggil takliman tu maf'ul mutlaq, nak mentakkid bagi kalama. Berarti Tuhan kecek tu hakikat, bukan majak dak. Tuhan bercakap sengoti mana? Dengan kalam hakiki, bukan kalam majazi, bukan. Kalau puak Mu'tazilah dia kata ni ayat ni majaz ni, Tuhan bukan kecek. Lepas tu Tuhan jadikan huruf suara pada pokok, maka pokoklah yang bercakap dengan Musa, maka pokok cakap itulah orang panggil hakikat. Pada majaznya Allah yang bercakap. Jadi kalam hakiki pokok, kalam majazi Allah. Itu Mu'tazilah. Sebab Allah tidak ada sifat kalam. Adapun kita tak. Bila Allah Ta'ala kata berkata-kata oleh Allah akan Musa sebagai berkata-kata, mana kecek sengoti, berarti Tuhan bercakap tu dengan kalam hakiki, bukan kalam majazi, dengan kalam Allah. Gitu maksud, dengan kalam Allah Ta'ala. Karena Allah ada sifat kalam.
Bila Allah Ta'ala kata aku kecek dengan Musa, bermakna Tuhan ada sifat kecek. Tak kira dia kata dia kecek, dia tak ada sifat kecek. Dia berkata tak kira tak ada sifat berkata. Itu. Saya tengok, bermakna ada sifat penengok. Saya dengar, berarti saya ada sifat pendengaran. Gitu. Tapi apa makna ni? Dengan yang orang panggil taswiriyah. Nak taswir, apa makna berkata-kata? Adakah bergerak bibir mulut? Assalamualaikum Musa. Apa khabar Musa? Sihat ke? Bukan gitu. Berkecek sini begini kata dia. Dengan sekira-kira makna menghilang oleh Allah Ta'ala akan hijab, akan dinding. Tapi dinding sini orang panggil dinding maknawi, bukan dinding hissi. Jadi seolah-olahnya pada kita ni ada dinding, ada hijab, yang kita sendiri tak nampak hijab tersebut. Pada Nabi Musa tu ada hijab, ada dinding. Lalu Allah hilangkan hijab daripada Nabi Musa alaihissalam. Allah angkat tirai hijab maknawi dan memperdengar akan dia, akan Musa. Tengok. Memperdengar akan dia, akan Musa, akan kalamnya Allah yang qadim, yakni kalam ismi Allah. Sifat penutur perkata Allah yang qadim. Sebab apa boleh dengar? Sebab perkata penutur tu ada. Kullu mawjudin yasihu ayyura yasihu ayyusma'. Tiap-tiap yang ada tu sah untuk dilihat dan sah untuk didengar. Jadi Tuhan buka hijab, lalu Musa diperdengarkan sifat penutur perkata Allah yang qadim, yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Lalu diberi faham, tambah sekali lagi, diberi faham apa yang Allah Ta'ala nak khitab. Dengar lain, faham lain. Macam kita kalau kita pasal TV Cina, berita Cina, dengar tak? Dengar, muka tak pekak. Conceng duk cakap. Balik duduk dah hangguk. Atau dengar apa tu? Dengar berita Cina. Oh, hebat awak. Faham tak? Tak faham. Dengar lain, faham lain. Jadi Tuhan akad hijab, diperdengarkan sifat kalam ismi nafsi Allah bimakna al-ismi, kerana wujud yasihu an yura kullu mawjudin yasihu an yusma'. Tiap-tiap yang ada sah untuk dilihat, sah untuk didengar. Kemudian diberi faham, diifhamkan, diberi faham gapo hak Tuhan nak suruh, nak larang. Contoh Tuhan nak suruh Nabi Musa tu pecak selipar. Ikhla'na 'alaika ya Musa. Tapi bukan bunyi gitu, bukan. Tapi Musa tu faham. Faham Tuhan nak suruh pecak selipar. Sebab di dalam fa innaka fil ardil muqaddasati, karena engkau berada pada bumi yang suci. Maka Musa pun pecah selipar dia. Bukan bunyi ikhla'na 'alaika ya Musa, bukan gitu. Dah. Musa dibuka ke orang panggil hijab, diperdengarkan sifat penutur perkata perkecek Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara, lalu diifham, diberi faham apa hak Tuhan nak suruh, nak larang, nak tegah, gitu, nak janji baik, janji buruk dan sebagainya, ikutlah. Gitu dah. Itu makna gitu. Tiada dengan makna memula oleh Allah Ta'ala akan kalam. Bukan ya Musa, Assalamualaikum ya Musa. Tuhan mula kecek, bukan gitu. Kemudian diam, ya Allah. Lepas tu Tuhan pun dia. Musa pula jawab, Waalaikumsalam. Bukan gitu. Apa khabar Musa? Sehat Tuhan. Tuhan pun dia pula. Tuhan sehat ke? Bukan gitu. Jangan fikir gitu, bukan. Bukan makna kecek Tuhan akan Musa tu begitu kan? Tu jangan kita silap faham. Tuhan berkecek akan Musa sebagai berkecek, bermakna berlaku dialog lah antara Musa dengan Tuhan. Assalamualaikum Musa. Tuhan pun senyap. Habis assalamualaikum, Tuhan pun senyap. Lepas tu Musa pula kecek. Waalaikumsalam Tuhan. Apa khabar Musa? Sehat lagu ni lah Tuhan. Bukan gitu. Jangan faham lagu tu, jangan. Salah faham lagu tu.
Apa makna Tuhan berkecek akan Musa? Tuhan memperhilangkan hijab maknawi, hijab yang terdinding di antara Musa dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, lalu diberi kekuatan kepada Musa untuk diperdengarkan sifat pekata pekecek Allah yang tidak berhuruf dan tidak bersuara, lalu diifham, diberi faham apa yang diperintah, apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Lagu tu. Habis tu pak katuk tak ada. Tu dah. Habis. Kerana apa bukan makna lagu tu? Kerana Allah Ta'ala itu senantiasa berkata-kata. Apa maksud? Lam yazal mutakalliman, senantiasa berkata-kata, lam yazal muttasifan bisifatil kalam. Kerana Allah Ta'ala itu senantiasa berkata-kata, yakni kerana Allah Ta'ala itu senantiasa bersifat dengan sifat perkata. Bila senantiasa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkata, maka senantiasa Allah yu'iddu kalaman, sedia kala dan senantiasa Allah mempersediakan apa yang dia nak kata. Tidak bisu, tidak diam dan tidak kelu sekali-kali Allah Ta'ala. Tu lagu tu dah. Habis itu. Maka jangan kita mari telitah dalam kepala otak Tuhan kecek. Popek-popek macam kita gini bukan. Mustahil 'ala Allah kalam lafzi. Bahkan sukutul lafzi 'ala Allah wajibatun. Diam yang bahasa lafzi atas Allah itu mesti wajib. Patut mustahil apa? Mustahilnya ialah sukutun nafsi au sukutun nafsani al-bakam wal kharas. Diam yang bahasa zat, diam yang bahasa zat tu mustahil. Lagi pula kelu ataupun gagap, apatah lagi kalau bisu. Gitu. Habis. Apa lagu mana? Tak sedut fikir lah. Cukup setakat tu. Maka sebab tu Musa alaihissalam digelar dengan kalimullah. Nabi bukan dia seorang, banyak. Man kallamallah wa rafa' ba'duhu tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah. Rasul-rasul Allah Ta'ala tu banyak, dan di antara mereka tu ada yang Allah Ta'ala lebihkan di atas yang lain, dan setengah daripadanya mereka yang Allah Ta'ala direct memperdengarkan sifat kalam Allah Ta'ala. Antara lain ialah Nabi Musa alaihissalam. Itu dia panggil maqam mukalamah dengan Allah. Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya mukalamah, musyahadah zat Allah Ta'ala. Lagu tu lebih lagi. Nabi Musa alaihissalam dapat mukalamah pun sedap dah. Lalu dia minta dengan Tuhan. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaika. Tatkala Musa alaihissalam sampai ke tempat miqat kami, berkata-katalah akan dia Musa oleh Tuhannya. Maka setengah apa yang diminta oleh Musa alaihissalam, kerana sedap lazat bermukalamah dengan Allah Ta'ala ni sedap, maka dia minta arini anzur ilaika, builah ke aku Tuhan dapat nampak zatmu pula. Sedap sangat dapat dengar kalammu, sifat perkatamu sedap sangat. Musa alaihissalam ni sampai 40 hari tak boleh dengar kalam makhluk. Kalam bashar, kalam manusia ni mutuh kalau dia dengar. 40 hari selepas mukalamah dengan Allah, Musa alaihissalam ambil kapah sumbat dalam lubang telinga. Tak boleh dengar kalam bashar. Nak mutuh. Kejinya, qabih. Kejinya. Tak sedap. Kata ulama bandingannya seperti kita tak boleh dengar kalam anjing. Kalau anjing duk menyalak tepi rumah kita, kan sedap tak? Lazat tak? Tak ada. Sebab taraf kalam kita ni tak standard dengan kalam anjing. Sebab tu kita tak sedap dengar. Bandingnya nak dekat peher tu. Bukan kalam Tuhan tu bersuara siapa sedap merdu lagu. Bukan. Tapi lazatnya Musa dapat mukalamah dengan Allah sampai 40 hari dia tak boleh dengar kalamul bashar. Sumbak lu telinga.
Lepas tu minta pula dengan Tuhan, arini anzur ilaika, bui pada aku Tuhan dapat nampak zatmu pula. Kerana lazat sangat kalammu, zatmu pula aku nak nampak. Tuhan kata qala rabbi lan qala lan tarani, mu tak dapat nampak zat aku Musa, ai fid dunya. Kerana hak ni khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj. Walakin unzur ilal jabal, akan tetapi mu tengoklah pada bukit Turu Saina. Turu Saina tu sepadan dengan Palestin. Dulu sepak kena jajah, kena rapah ke Israel, perang dengan Palestin dulu, perang dengan Mesir dulu. Bila dia rapah Sinai, Turu Saina, puak Zionis ni dia tiup trompet. Dia tiup trompet, tanda kata dia telah menjajah Turu Saina di Sinai. Dia panggil, kita panggil Bukit Sinai. Maka Mesir lawan pula. Akhirnya rapah balik Sinai, masuk dalam wilayah Mesir balik. Maka sebab tu pejuang kemerdekaan Hamas ke Fatah ke tak kira lah, Brigade Qassam ke Brigade Aqsa ke, mereka tu lawan puak-puak Zionis itu. Kenapa? Kerana Zionis ni tiup trompet dalam Masjidil Aqsa, tanda kata kami sudah jajah Masjidil Aqsa. Itu boleh tahan sabar tu. Dengan joget, nyanyi dalam masjid, buat benda-benda maksiat, khurafat. Masjidil Aqsa tu bukan Masjid Al-Muhajirin Subah airport, bukan. Cuba kalau orang berjoget, buat danduk kau berapa dalam masjid ni kan? Asal suka tak kita? Asal suka tak kita? Marah tu nak marah, betul tak? Ni masjid tempat kita ibadat, tempat kita jemaah, tempat kita semaya. Tiba-tiba orang buat maksiat, tentu kita. Apa lagi kalau Masjidil Aqsa? Maka sebab tu tak boleh kita kata pejuang Hamas tu pengganah, jangan. Itu pejuang kemerdekaan. Pejuang untuk negara dia. Man khana watanahu faqad khana dinahu. Siapa yang mengkhianati negaranya, maka dia mengkhianati agamanya. Wa man khana watanahu halalu dammuhu. Siapa yang mengkhianati negaranya, maka halal darah dia. Gitu. Halal darah. Sebab tu Nabi SAW lepas perang Khandaq, lepas perang Ahzab, Nabi kata kita jangan balik lagi. Kita pergi serang Bani Quraizah. Yahudi Bani Quraizah di Khaybar khianat kepada negara, berkomplot dengan Ahzab. Kayak gitu. Bukan kerana Yahudi, bukan. Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir molek-molek tak ada apa. Tapi kerana Bani Quraizah khianat kepada negara Madinah, langgar dustur Madinah, wasiqah Madinah, maka Rasulullah tak bagi rehat, serang Khaybar. Siapa hancur Khaybar? Kenapa? Khianat negara. Macam mana kita boleh kata Hamas tu pengganah? Yang pengganah tu ialah Suhyuniyah, Israel Zionis yang jajah negara orang tu. Dia bedil rakyat Palestin tu. Dia bedil bom hospital. Kononnya ni tempat saraf Hamas. Ya bedil, ya bom hospital, berarti dia pun masuk, dia pun tunjuk senarai nama di dinding. Ni tengok, senarai nama Hamas. Mana? Sabtu, Ahad, Isnin, Khamis. Apa yang gitu tunjuk? Kalendar. Kalendar jadual orang duduk kerja di hospital. Ada Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Jahat. Jahat. Maka kita jangan orang panggil terpengaruh. Pengganah tu kalau negara aman, damai, sedang membangun, sedang membina, lalu kita ceramah jihad, perang. Itu baru pengganah. Macam di Syria, di Yaman, di Iraq, di Libya, hancur negara, mati pemimpin, kena bunuh ke rakyat sendiri, kena gantung ke rakyat sendiri. Itu baru pengganas. Negara sedang aman, tidak dijajah, tapi kerana berebut kuasa, lapar nak jadi menteri, lapar nak dapat kekuasaan, sanggup khianat negara, sanggup cetuh peperangan dalam negara sendiri. Itu baru pengganas. Gitu. Kalau negara dijajah, kita lawan dengan senjata perang, tak berapa intifadah. Mana lepas habis puyuk-puyuk belanga berapa lawan orang mari jajah negara kita. Itu bukan pengganas. Itulah sebenar-benar pejuang jihad fi sabilillah, mujahid ad-difa'ul watan,
an a'da'illah. Gitu. Itu dah. Habis situ. Maka Tuhan kata lantar walakin unzur ilal jabal, akan tetapi mu tengoklah pada bukit Tur Saina, fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau bukit itu tetap tidak bergoncang tatkala mana Allah menyatakan tajalli kan, maka mu dapat nampak zat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, maka tatkala mana Allah Taala tajallikan, tajalli di atas bukit, mana menzahirkan di atas bukit. Ja'alahu dakka, maka bukit Tur Saina bergoncang, bergegar. Wa kharra Musa sa'iqa, maka Nabi Musa pun pereboh pensang, tak dapat nampak zat Allah Ta'ala. Dah habis situ. Kemudian kata dia, kita sambung semula pula, dan dalil kalam pula. Ini dia panggil dalil akli. Maka sebab tu bukan dalil akli tak ada, okey. Dalil yang difikir bangsa akal ada, tapi dia agak jauh dilalahnya secara iltizamiyah. Gitu dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Berhenti situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا قهار يا قهار يا جبار يا جبار يا جبار يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهود الظالمين والمجرمين. اللهم عليك باليهود ومن نصرهم ومن والاهم. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين، خصوصا في غزة وفي كل مكان وفي كل أرض الإسلام. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.